Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 2, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bermula rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kita berdoa kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Nabi, kita disunatkan berdoa kerahmatan dan keselamatan, kesejahteraan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang terdahulunya kita bicara berkaitan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana besar kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memperbanyakkan selawat ke atasku pada masa hidupnya, Allah Ta'ala akan menyuruh sekalian makhluk bahawa istighfar, minta ampun kepadanya selepas daripada kematian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa selawat tu akan menjadi nur, cahaya fil qabri wa nurun fis sirat, cahaya ketika meniti tiang sirat, wa nurun fil jannah, dan cahaya ketika berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab cerita berkaitan dengan kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaklah dia punya kelebihan dianya. Kemudian kita disunatkan berselawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi dan selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita maklumlah selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sembahyang sunat aba'at, bukan sunat hay'ah. Selawat ke atas Nabi selepas daripada tasyahud akhir, itu rukun qauli. Kemudian selawat atas keluarga Nabi sunat aba'at, bukan sunat hay'ah. Sebagaimana sunat aba'at ketika selawat atas keluarga Nabi selepas daripada kita membaca kunut, yang mana kita membaca kunut sunat ab'ad. Kunutnya habis di astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu, kita doakan kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat abad yang lain pula. Kemudian satu lagi sunat abadnya wa ala alihi. Kita doakan kerahmatan dan kesejahteraan atas keluarga Nabi itu pun sunat abad juga. Kemudian selawat atas keluarga Nabi selepas ada tasyahud akhir sunat abad juga, bukan sunat hai'ah. Bukan kalau mazhab Hambali selawat atas keluarga Nabi itu wajib juga, bukan hanya selawat atas Nabi sahaja. Ni hak kedudukan berkaitan dengan doakan kerahmatan dan kesejahteraan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang dikenali dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah keluarga Nabi pada maqam doa, pada tempat doa, keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Adapun kalau sebut keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab zakat contohnya, dalam bab khumusul khumus, pembahagian harta rampasan perang, jadi keluarga Nabi di situ kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarga Nabi dalam bab zakat yang tidak boleh terima zakat, di antaranya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di situ keluarga Nabi? Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani ni anak cucu lah. Anak cucu Hashim, anak cucu Muttalib. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi daripada harta rampasan perang ada bahagian untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagiannya khumusul khumus. Khumusul khumus. Khamsatun 5. Tahu dah? Bilangan tahu dah? Ke 1 2 3 je tahu? 1 2 3 je tahu. Jadi khamsatun 5, khumusun 1/5, arba'atun 4, rubu'un 1/4, salasatun 3, sulus 1/3. Ada ni sulus, sulusun, salasatun, sulusun 1/3, salasatun 3, rubu'un 1/4, arba'atun 4. Yang kita biasa dengar kan dalam fiqh kita ada 4 rubu'. Rubu' ibadah, rubu' muamalah, rubu' munakahat, rubu' janayat. Rubu' 1/4. 1/4-nya ibadah, muamalah, munakahat, janayat, lengkaplah pembicaraan 4 rubu' dalam kitab fiqh. Rubu' tu 1/4. Khamsatun 5, khumus 1/5. Kalau khumusul khumus 1/5 daripada 1/5. Pandai kira. 1/5 daripada 1/5. Mana? 1/5 daripada 1/5. Banyak mana? 4/100. Cuba tak? 1/5 daripada 1/5 banyak mana? 4/100. Itu 1/5 daripada 1/5. 100 1/5-nya 20. 20 1/5-nya 4. Jadi 1/5 daripada 1/5 jadi 4/100. Daripada harta ghanimah, harta rampasan perang,
untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Anak cucu Hashim, anak cucu Muttalib. Anak cucu Hashim. Hashim anak Abdul Manaf. Muttalib anak Abdul Manaf. Bukan Muttalib anak Hashim, tak kira Nabi, bukan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim situ. Kemudian hak Bani Muttalib sebelah lagi tu adik beradik Hashim. Bukan Muttalib anak Hashim, bukan. Dia Hashim ni adik-adik beradik dia Abdul Muttalib. Anak dia Muttalib juga. Abdul Muttalib. Jadi tu. Itu Bani Muttalib tu. Jadi Nabi kita ni Bani Hashim. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Kan tak ni? Kita sebut Bani Hashim, Bani Muttalib. Lah Muttalib bin Hashim. Bukan tu. Hak Muttalib adik-beradik Hashim. Jadi anak kepada Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf, Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syamsing. Tapi Naufal dengan Abdul Syamsing ni dilawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak dia. Jadi tak termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naufal, Abdul Syamsing anak Abdul Manaf juga. Macam Hashim dengan Muttalib lah. Tapi tidak termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita maklumlah di kalangan orang Arab, kabilah yang paling lebih adalah Quraisy. Di kalangan Quraisy pula yang paling lebihnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib yang paling lebih pula Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Adapun Imam Syafi'i kita ni ikut jalan Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita ikut Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita tu, Imam Syafi'i kitanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Nama Muhammad bin Idris. Kadang-kadang orang nak uji kita, orang nak buat rendah-rendah lah. Oh, bermazhab Syafi'i ni orang sini. Alah, bermazhab Syafi'i lah. Apa nama Imam Syafi'i? Oh, Imam Syafi'i nama dia Syafi'i lah. Tengok. Nama tak kenal. Padahal kita tak pergi kepada nama. Kita mengaji pekoh mazhab Syafi'i tu pun ngaji koda-koda je. Jadi kita tak terperasan lah. Syafi'i itu gelaran bukan nama. Namanya mudah je padahal. Muhammad je. Imam Ghazali Muhammad juga. Kan mudah tu. Imam Ghazali lagi mudah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tu lagi mudah tu Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalulah orang tanya, apa nama awak? Muhammad, dia pun tulis. Ayah? Muhammad. Nama ayah awak? Muhammad. Siapa tanya nama awak? Nama ayah awak Muhammad. Nak balah tu. Nak balah dah lah. Sebab tanya nama awak Muhammad. Lepas tu nama ayah? Dia nak tulis ni Muhammad. Nama ayah awak lah pula saat ni. Nama awak dah Muhammad. Nama ayah awak Muhammad. Balah. Balah lah. Dah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu Imam Ghazali. Imam Syafi'i kitanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' tu yang keberapa tu? Idrisnya ayah, Abbasnya tok ki, Uthmannya tok ki, tok nyang, Syafi'nya tok nyung. Yang suka betul ni. Tok nyang, tok nyung. Tapi kenapa dibangsakan kepada Syafi' bin Sa'ib? Sebab Syafi' dan Sa'ib ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
masuk Islam dalam peperangan Badar. Jadi Muhammad bin Idris ni pun bangsakan kepada sahabat Nabi. Ni Toknyuk dia tu lah. Syafiq bin Sa'id sampai kepada Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Dulu masa saya duduk pondok dulu pernah lah kira antara Imam Syafi'i dengan Nabi SAW ni pupu-pupu tu lah. Pupu-pupu pernah lah kira. Sekarang tak kenal pupu tau. Sepupu je, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, anak 5 pupu, cucu 5 pupu, cicit 5 pupu, 2 sepupu pun 2 pupu dah nak kira dah. Orang kita ni dah. Orang dulu jangan 2 pupu, 3 pupu, anak 3 pupu, cucu 3 pupu. Dikira belakang orang dulu. Orang sekarang dah heran dah. Sepupu-sepupu pun dah heran dah. Sebab apa? Heran ke telefon dia je. Tak ada sepupu-sepupunya. Kalau nak heran sepupu pun sepupu sama level lah. Sepupu hok sama-sama datang dari keluarga hok senang-senang. Sepupu hok sama-sama cerdik sekolah tinggi-tinggi. Kalau sepupu ni mari daripada kampung, hok mak ayah dia tu orang kampung, tak peduli dah, tak keluar bilik pun, tak layan ni. Kalau sepupu-sepupu ni sekolah rendah pula, tak tinggi macam dia, tak cerdik, tak peduli dah. Tak peduli dah. Lepas tu mak ayahnya macam mana, tak tengok sikap seumpama tu. Itu keluarga lagi tu. Kita bukan kira keluarga satu hal. Sikap seumpama tu, sombong seumpama tu, kita nak biarkan. Satunya keluarga satu perkara. Keluarga tu satu perkara. Kesombongan tak besar laginya. Tapi kita biarkan. Keluarlah sekejap, salam dengan pak saudara, dengan mak saudara. Tu je. Tu pun kerana disuruh. Lepas tu hak sepupu-sepupu ni, apa ni, orang kampung. Sekolah tak cerdik. Jangan sekarang ni. Tapi kita mak ayah, kalau kita biarkan sikap seumpama tu, tak bertanggungjawab kita. Sebab mereka ni masih lagi di bawah. Tanggungjawab besar kita nak didik mereka dengan didikan agama. Ada ni. Tu bukan cerita orang lain tu, saudara sesama seagama, bukan tu. Ni cerita saudara-saudara daging ni. Belum cerita lagi saudara seagama. Dok yang dia biasa gitu. Lepas tu duk main hak dia tu lah. Kita dulu sepupu 2 pupu naik beradik lah, balik kampung kok. Lagi main kat teriti dah lah. Selagi tak lapar tak balik. Selagi tak lapar tak balik. Sepupu ke 2 pupu ke. Zaman-zaman dulu mungkin tak ada permainan. Ini tak ada dah ni. Masalah permainan satu, masalah kesombongan satu. Dikira ni lah level. Kedudukan keluarga tu kan, ada jenis duduk KL, ada jenis duduk kampung, kerja pula kerja kampung. Jadi dia sudah jadi tarafnya sudah berbeza. Walaha keluarga sendiri, adik-beradik sendiri, sepupu sepapang sendiri. Ni orang sekarang. Saya mengaji dulu pernah lah kira macam mana antara Imam Syafi'i kita dengan Nabi SAW ni pupu-pupu tu lah. Sebab Imam Syafi'i kita adalah keluarga Nabi SAW Bani Muttalib. Hak dalam hadis menyebut Alu Quraisyin, Alimu Quraisyin Yamla'ul arda ilma. Ni orang alim daripada puak Quraisy yang mana memenuhi akan bumi nisbah dengan ilmu. Alimu Quraisyin yamla'ul arda ilma. Orang alim Quraisy yang memenuhkan bumi nisbah ilmu. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ini daripada keluarga Nabi SAW. Tapi kita sekarang bicara keluarga Nabi fi maqamid doa, pada maqam doa. Keluarga Nabi pada maqam doa kena kepada tiap-tiap yang beriman. Tiap-tiap yang beriman. Sekarang ni kita doa lah ni. Bukan cerita bab zakat, bukan cerita bab khumusul khumus, ni doa. Doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi dan atas keluarga Nabi. Sebagaimana kita doa
ketika kita sembahyang selepas tasyahud akhir, doa ke atas Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad, dan doa ke atas keluarga Nabi. Jadi kalaulah keluarga Nabi pada maqam doa, kena kepada tiap-tiap orang yang beriman, bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib sahaja. Ni kita bila dengar kata doalah ke atas Nabi dan keluarga Nabi, keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib, kita tak masuk dah, tiap-tiap orang yang beriman. Kita doa ke atas Nabi SAW, kita maklum malaikat akan berdoa kepada kita 10 kali. Tu semua kita maklumlah ke dah. Mana ni? Memanglah pada hakikinya Nabi SAW dapat manfaat daripada doa kerahmatan daripada ummah. Memang Nabi dapat manfaat daripada doa kerahmatan daripada Nabi SAW. Tetapi saya jangan kita kosak untuk manfaat ke atas Nabi. Kita kosak selawat kita ni, niat kita, tujuan kita untuk dapat manfaat kepada diri kita sendiri. Letak situ. Memang Nabi dapat manfaat daripada selawat dan salam kita tu. Sebagaimana Nabi SAW dapat manfaat daripada amal ibadah kita. Memang Nabi dapat manfaat. Sebab amal ibadah kita ni dibawa datang oleh Nabi SAW. Tiap-tiap amal ibadah kita memang akan dapat pahala kepada Nabi SAW. Tapi janganlah kita niat kita buat amal ni pahala untuk Nabi. Tak payahlah tu. Jangan gitu. Kalau kita nak niat kau pahala untuk ibu bapa kita, tok nenek kita, guru kita, tu tak apa. Tapi sebenarnya Nabi dapat dah pahala daripada amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan mari daripada siapa yang bawa, Nabi yang bawa. Maka Nabi dapatlah pahala, Nabi dapatlah manfaat daripada amal ibadah ummah ni. Tapi jangan kita niat seumpama tu. Tapi kalau tu niat amal ibadah ni untuk manfaat ibu bapa, tak apa tu. Tapi hak ibu bapa pun sebenarnya tak payah niat-niat pun. Ibu bapa tak payah niat, sebab tiap-tiap amal ibadah kita ibu bapa dapat pahala secara automatik, tak perlu niat. Ada ni sebab apa? Sebab kita ni dia. Kita ni dia lah, mak ayah kita. Jadi kita buat amal ibadat ni, mak ayah kita buat amal ibadat lah. Gitu je lah. Mana kita ni anak ni, mak ayah dah. Diri mak ayah dah kita ni. Jadi amal ibadah kita nak niat pahala, niat je lah, tapi tak syarat kot tu. Ni macam sekarang ni. Kita daripada siap daripada rumah lagi, mari nak belajar, masuk masjid, niat iktikaf, kemudian belajar. Niat tak pahala pada ibu bapa? Baru-baru nak niat ni, nak niat ni. Nak baru nak niat. Dah dapat tadi gitu. Pahala mula, bukan pahala mula daripada kita siap, pahala mula daripada azam lagi dah. Nak pergi belajar pagi, azam tu pahala dah. Tak siapa lagi pahala dah ni. Lepas tu niat pahala dah pada mak ayah kita. Memang kita dah, lepas tu tak ada pahala mak ayah kita. Dah automatik. Automatik. Sebab apa? Sebab mak ayah kita tu, kita tu mak ayah kita dah. Tapi kadang-kadang kita ingat kita nak niat pahala. Niat je lah, tak apa tu. Di hak tiga tu, hak tiga perkara tu, semua tak payah niat belaka tu. Ilmu yang dia ambil manfaat. Kita buat amal ibadah, guru kita akan dapat pahala. Kita dah ingat dah ke guru kita. Macam kita ngaji kitab, bukan satu guru. Guru pula bukan pada masa sekarang. Masa kita budak-budak, ada guru kita. Masa kita kalau menengah, ada guru kita. Kita ngaji Quran, masa mula-mula nak kenal alif beta, kita ada guru kita. Ngaji tinggi sikit, ada guru lain pula. Lepas tu ada guru lain pula. Kita pun baca Al-Quran. Kita niat tak pahala kepada guru, termasuk guru yang ajar kita kenal alif beta. Dah ingat dah guru mana ajar kita masa kita budak-budak tu. Tak ingat dah kitanya. Ada ni. Lepas tu tak ada pahala dia. Tak.
Hak kita baca ni dapat pahala pada guru-guru kita sampai pada guru hak ajar kita kenali betul tu. Niat dah. Tak ada niat sebab amal kita tu mari daripada ilmu yang dia ajar. Sama juga kita pergi mana masjid, mana surau, mana madrasah. Itu sedekahun jariyah tu. Sedekahun jariyah. Dan kita niat tak pahala kepada siapa yang infak untuk masjid ni, untuk surau ni, untuk madrasah. Ada tak kita niat pahala kepada hak infak bangunan tu? Tak ada niat-niat pun. Kita masuk buat amal ibadat, kita pun keluar balik. Tu orang infak tu, masjid, surau, madrasah, orang infak tu yang kita duduk tu. Kita pakar pula lapu, pakar kipas, pakar ekor. Orang bayar belaka tu, bukan free. Orang infak belaka tu. Dah kita ni ada pahala kepada orang infak-infak ni. Tak ada. Tapi mereka dapat pahala automatik. Tak perlu niat tu. Nak niat pun niat lah. Dia kadang-kadang biasa yang kita ni masa korban. Macam mana ni mak ayah nak korban untuk mak ayah. Mak ayah tidak wasiat. Maka tidak sah korban kepada orang mati yang tanpa wasiat dalam mazhab Syafi'i. Tapi masalah kita mak ayah. Mak ayah dah satu soal lah tu. Kita korbanlah banyak-banyak. Kita satu bahagian isteri kita, satu bahagian anak, satu bahagian belaka. Cukup seekor untuk satu keluarga. Pahala mak ayah kita belaka tu. Bukan pahala mak ayah kita, tok nenek, tok nyang kita sampai ke Nabi Adam AS. Ada ni. Yang dia sebut mak ayah je. Tidak ada pahala mak ayah, dah tok nenek kita. Kita dah jumpa pun tok nenek kita. Jadi mati, kita lahir tu dia mati dah. Lepas tu tok nenek kita tak ada pahala lah. Dah. Automatik tok nenek kita sampai kata. Sampai kepada Nabi Adam AS dapat pahala ni daripada amal ibadah. Automatik. Tapi kalau kita nak niat-niat lah tak salah pun. Kita amal ibadat pahala untuk mak ayah. Kita pun derma ni pahala untuk arwah ayah saya ni. Derma ni untuk arwah mak saya ni. Buat semangat tu. Tak apa. Tapi tak kata gitu pun mak ayah tu dapat pahala. Dah buat semangat. Dia kata sayang kan? Sayang. Jadi pahala ni, kita sekarang ni bukan nak pahala, kita nak duit. Sekarang ni kita nak duit. Tapi mak ayah kita nak pahala. Kita ingat mak ayah kita nak derma pahala untuk mak ayah. Jadi buat semangat. Dan sebab kita ni kira atas dunia ni pahala tak penting. Duit penting. Kan? Jadi mak ayah kita ingat mak ayah ni mak meninggal dah ni, mereka nak pahala. Buat semangat. Ni derma ni untuk mak saya, arwah mak saya, arwah ayah saya. Biasa kan? Buat semangat tu. Dia tak sebut gitu pun automatik je mak ayah dapat pahala. Bukan mak ayah, tok nenek sampai ke atas dapat pahala. Nak niat kita niat lah. Tapi nak ceritanya, yang kita amal ibadah ni Nabi dapat manfaat. Yang kita berselawat Nabi dapat manfaat. Tapi saya kira jangan niat seumpama tu. Niat manfaat untuk diri kita. Kita selawat atas Nabi, malaikat akan berdoa kepada kita 10 kali. Kita berdoa atas keluarga Nabi, tiap-tiap orang yang beriman. Jadi semana orang yang beriman, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Itu keluarga Nabi ketika kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa situ? Tiap-tiap orang yang beriman. Sebagian dalam hadis dhaif, Nabi SAW bersabda, Alu Muhammadin kullu taqiyin. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Keluarga Muhammad, Alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad SAW, kullu taqiyin ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Dan kita bicara dah dahulu, takwa ada 3 martabat. Kita bicara dah dahulu, takwa ada 3 martabat. Yang mana kita di awal kitab tu kan, wa alzamahumut taqwa. Yang mewajibkan ia akan segala hambanya akan yang melazimkan ia akan mereka itu takut akan dia akan Allah, takwa. Maka saya cerita dah martabat takwa. Jadi permulaan martabat takwa, awwalu maratibit taqwa adalah
at-taqwa anisyirki. Permulaan martabat takwa adalah takwa terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mana ni? Orang yang beriman. Nah, sebab itulah keluarga Nabi ialah tiap-tiap orang yang beriman. Walau asian, walaupun dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, janji dia beriman terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Walaupun dia derhaka. Dan orang yang derhaka inilah yang lebih berkehendak kepada doa. Doa tadilah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang semai doa belaka ni supaya Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi orang semayang ni doa kerahmatan kepada orang-orang mukmin. Dia derhaka. Dia tak semayang tak cukup. Contoh je banyak maksiat-maksiat yang dilakukan. Tapi dengan doa ni lah mereka kemudian jadi berubah. Tiba-tiba jadi insaf. Mari mana ni? Mari dia doa ni. Doa orang semayang ni. Orang semayang pula ada dekat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka ni lah. Yang mana orang-orang beriman tu mari keinsafan, mari kesedaran. Sebab apa? Sebab didoa pada tiap-tiap sembahyang. Jadi mana keluarga Muhammad ni tiap-tiap orang yang beriman, orang yang terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu permulaan martabat takwa. Yang kita yang Tok Khatib duduk sebut semua tiap-tiap minggu tu, orang-orang yang bertakwa dengan bahawa mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan, itu takwa yang pertengahan. Takwa yang paling tinggi, suruhan wajib sunat dikerjakan. Larangan haram tak kosek dah. Makruh pun tinggal, khilaful aula pun tinggal, benda-benda haur yang tak ada manfaat pun tinggal. Itu hak nombor satu. Takwa pertengahannya, kewajipan zahir batin dikerjakan. Larangan zahir batin ditinggalkan. Hak sunatnya tak apa rajin mana. Itu takwa hak pertengahan, hak biasa Tok Khatib sebut hari Jumaat. Tapi permulaan takwanya adalah at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia ni nak naik takwa yang pertengahan, mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, akan diterima jikalau terpelihara daripada menyengutukan Allah dengan bahawa beriman, mentauhidkan Allah, berakidah dengan akidah yang sebenar. Barulah apa yang kita kerjakan, kebaikan zahir dan batin, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengerjakan segala kewajipan, kita pun perbanyakkan amal sunat. Barulah amal sunat tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perbanyak amal sunat, kewajipan kita cuaikan, amal sunat tidak akan diterima. Kita kewajipan kita kerjakan, tapi akidah kita tak peduli, kewajipan kita tidak diterima. Dia kena satu martabat, satu peringkat. Dimulai dengan permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, sama ada menyengutukan Allah pada zat, sama ada menyentuhkan Allah pada sifat, sama ada menyentuhkan Allah pada perbuatan. Ni kena amati molek. Terpelihara daripada menyentuhkan Allah pada perbuatan dengan bahawa kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Hak rukun iman yang ke-6. Hak tu letak molek tu, kemah molek tu. Hak mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ni kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan jadikan segala-gala ni dengan kehendak Tuhan, dengan sengaja sengeleng Tuhan. Ni hak Tuhan buat segala-gala ni, dunia ke akhirah ke, Tuhan buat ni dengan kehendak Tuhan, dengan sengaja sengeleng Tuhan. Bila Tuhan buat segala-gala ni, apa yang berlaku di bawah kerajaan Allah, apa yang berlaku di bawah pemilikan Allah, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perbuatan pun daripada perbuatan makhluk. Tidak ada. Sebab apa? Sebab ini semua di bawah kerajaan Allah. Dunia akhirah di bawah kerajaan Allah. Dunia dan juga akhir di bawah pemilikan Allah. Allah mengadakan segala-gala ni dengan kehendak Allah, dengan sengaja sengeleng Allah. Maka yang berlaku ni semua perbuatan Allah. Allah tidak berkehendak pada makhluk untuk menjalankan yang ada di bawah kerajaan Allah, di bawah pemilikan Allah. Hanya Allah yang melakukan segala-gala perkara. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Sebab apa? Sebab Allah yang melakukan. Allah yang menjadikan dengan kehendak Allah, dengan sengaja sengeleng Allah. Maka Allah tidak perlu kepada makhluk untuk mengatur apa yang ada di bawah kerajaan Allah, di bawah pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah pada perbuatan pegangan kita. Ada ni. Hak percakapan kita tu saya buat. Sebab tu cakap asbat tak ada salah. Pegangan kita kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli sunnah, wajib berpegang, kita ni hamba ada pilihan, ikhtiar dia panggil. Ada usaha perbuatan, kasbun dia panggil. Tapi diri pilihan kita, diri perbuatan kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati pun Allah yang buat, sama telah pilihan hati. Berkelip mata pun Allah yang buat, bergerak nadi pun Allah yang buat, sama telah gerak-geri usaha kita. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Terpelihara daripada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni hak takwa, hak permulaan. Tak ada takwa hak tu, tak ada lah. Tu kata kena jaga molek tu. Hak rukun iman yang keenam tu kena jaga molek. Segala-galanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zahir memanglah kita belaka. Pada zahir memanglah kita bebas pada zahir. Kita memilih, kita buat. Kita memilih, kita buat. Kita rancang, kita susun, kita atur, kita kerjakan. Tu pada zahir. Kita bebas pada zahir. Tapi apa yang berlaku itulah qada dan qadar Allah. Apa yang berlaku itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu permulaan martabat kedudukan takwa, at-taqwa anisyirki, dengan bahawa mentauhid beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lengkap keenam rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Jadi orang yang beriman ni lah termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab doa. Jadi kita berdoalah kepada keluarga Nabi, berdoa kepada sekalian orang-orang yang beriman. Pahala kita boleh banyak mana, seramai mana orang beriman, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Kadang-kadang kita malah doa pada keluarga Nabi, bukan kena kita tak, kena kepada tiap-tiap orang yang beriman, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamid doa, pada makam kita berdoa. Keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib, itu dalam bab zakat contohnya, dalam bab khumusul khumus contohnya, dan segala sahabatnya. Doa kerahmatan dan kesedaran atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni yang berjumpa dengan Nabi, kemudian masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tabi'in pula tidak sempat dengan Nabi, sempat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nabi ni pula dia ada dia punya kedudukan dia pula. Kedudukan dia kak, kalau ikut kedudukan mengikut susunan khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum.
Kemudian turun kepada 6 baki sahabah yang yang wajib syurga. Turun jadi 10. Turun pula pada sahabah-sahabah yang terbabit dalam peperangan Badar, sahabah-sahabah yang terbabit dalam peperangan Uhud. Dia ada pula dia punya level dia tu. Hak paling tinggi dia ada turun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Tapi sahabat paling nombor satunya kita maklumlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat ni dengan dalil Al-Quran. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabatnya dalam gusur, jangan bimbang, jangan takut, Allah Taala bersama dengan kami. Siapa sahabat Nabi itu? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itulah sesiapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat kafir. Iyazabillah. Sesiapa yang menafikan Sayyidina Umar sebagai sahabat, itu tak kafir, itu dosa besar. Tapi menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat tu kafir. Sayyidina Abu Bakar lah manusia yang nombor satu selepas daripada Nabi-Nabi. Kan dia paling lebih kan Nabi SAW. Kemudian mengikut ulul azmi tu. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, alaihi wassalatu wassalam. Ulul azmi tu. Atau 5 tu ada nombor. Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dia punya nombor. Kemudian lagi baki lagi 20 tu. Nabi semua 25 kan. Hak nama tercatat di dalam Al-Quran. Jadi 25. Hak baki 20 tu tak boleh buh nombor tu. Siapa yang mengiringi nombor 6 lepas Nabi Nuh, nombor 7, siapa hak nombor 25? Itu tidak dibenarkan. Hak ada nombornya hanyalah hak mengikut susunan ulul azmi. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Itu ikut ranking. Turun kepada hak rasul hak baki lagi 20. Turun kepada rasul yang lain hak 300 lebih. Turun kepada nabi-nabi hak 124,000 orang tu. Habis nabi-nabi tu, manusia pertama yang bukan nabi hak tinggi di sisi Allah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar jugalah yang pertama-tama dibangkitkan daripada kubur selepas daripada dibangkitkan sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi. Sayyidina Abu Bakar lah manusia yang bukan nabi yang pertama dibangkit. Yang pertama dibangkit Nabi SAW lah. Kemudian setengah orang mereka Nabi Nuh AS. Bangkitlah rasul-rasul, nabi-nabi bangkit semua. Manusia yang bukan rasul, yang bukan nabi, yang pertama dibangkit adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada ni. Ini hak kedudukan Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Mereka itu sahabat Nabi beberapa pelita yang menunjuk pada malam yang sangat kelam. Ini perumpamaan dipanggil seperti pelita yang menunjuk pada malam yang kelam. Hak Nabi kata ashabi kan nujum tu. Sahabat-sahabat aku ni seumpama bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum tadaitum, dengan mana-mana sahabat yang kamu turut, kamu akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia. Mana barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia itu daripada iman dan Islam dan aqaid tauhid dan sembahyang dan puasa. Hak kandungan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dia akan bicara berkaitan dengan apa di Islam, apa di iman. Kemudian akan bicara berkaitan dengan sifat 20, aqaid tauhid, aqaidil iman, simpulan-simpulan tauhid, simpulan-simpulan iman. Lengkap dalam kitab Hidayatus Sibyan ni 50 aqaidil iman. Boleh masuk kepada bab semayang. Hak susunan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Tapi kitanya hak yang kedua kita masuk bab semayang lalu dah. Cuma kita tinggal hak bahagian taharah. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan habis bicara
berkaitan dengan akidah 50 akan memulai bicara berkaitan dengan taharah. Tapi kita mulai yang keduanya berkaitan dengan sembahyang. Wallahu a'lam. Ini Hidayatus Sibyan muka surat 16. Muka surat 16 baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Dan dengan lafaz Allah, ini syarat takbiratul ihram yang ketiga. Yang ketiga dah, pada bumi. Yang ketiga. Dan dengan lafaz akbar, itu yang keempat. Dan dengan tertib antara keduanya, antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Itu yang kelima. Jadi banyaklah 21 syarat sungguh dah lah. Kita mula-mula tengok kitab Allah takbiratul ihram, syaratnya 21. Tak cukup syarat, tak sah takbir, tak sah semayang, 21. Kalau tanya kita, daripada 21 tu, dia tak jawab kali. Apa dia 21? Tak jawab kitanya. 21-nya apa? Bahasa Arab. Memanglah bahasa Arab. Kita bila takbir kok bahasa Melayu. Lepas tu ni pula ni, dengan lafaz Allah, asma' Tuhan 99. Dengan Allah je. Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Ar-Rahimu Akbar, tak boleh. Asma' Allah, nama Allah 99. Syaratnya lafaz Allah je, lafzul jalalah sahaja. Hak bolehnya. Tu syarat. 21 bunyi banyak. Banyak satu hadah. Kemudian pula tak cukup 21 syarat, tak sah takbir, tak sah semayang. Takutlah kitanya. 21. Syarat yang kedua pula, jika tidak kuasa dengan bahasa Arab, diterjemahkan dengan barang apa bahasa. Itu syarat yang kedua pula. Tak dia nak, kalau tanya kita dah jawab sungguh. Dia dah jawab sungguh, dia punya syarat 21. Kalau nak tanya kita, banyak ni. Tapi hak syarat-syarat ni, lah kebanyakannya kita memang kerjakan. Contohnya syaratnya ketika berdiri, itu syarat dia. Dia bila takbir ketika duduk. Melainkan kalau orang uzur. Melainkan kalau orang semai sunat. Orang uzur, dia semai duduk, dia semai mengiring, semai melentang. Takbir dalam duduk, dalam mengiring, dalam melentang lah. Kalau dia semai sunat, dia nak semai duduk. Takbir dalam duduk lah. Tapi kalau semai fardu, orang kuasa, takbir syaratnya dalam berdiri. Dia memang kita buat dalam berdiri. Tu 21 syarat. Cuma yang kita nak jaga sikitnya, ketika Allahu Akbar, jangan panjang, melainkan pada Allah sahaja. Hak lam yang kedua, dalam lafzul jalalah sahaja yang boleh panjang. Allahu Akbar. Dia jaga, atau dia jaga. Jangan duduk Allahu Akbar, jangan berubah makna. Allahu Akbar, jangan berubah makna tu. Allahu Akbar, jangan berubah makna tu. Tu nak kena jaganya. Ada tu nak kena ingat juga tu. Takut kita ni main nak niat Allah dipanjang tu nak kena jaga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, itu bi hamzah istifham. Maknanya apa? Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, orang lala Maha Besar. Allahu Akbar, kita akbar bera, akbar alif ra, lain makna, tambah huruf lain makna tu. Kita akbar alif kaf bera, akbar.
Tapi kalau akbar jadi alif kaf ba alif ra. Akbar maha besar. Akbar gedung. Allah gedung. Pada ni. Tahu makna kata juga kafir lah ni wal iazabillah. Tak tahu makna, tapi makna takbir kita sudah berubah. Tu antara syarat yang nak kena jaga. Dah ada 21 ni lah. Takbir pula kena dengar di telinga, jangan gerak pipi mulut saja. Gerak pipi mulut, telinga tak dengar, tak sah. Tapi bukan kata takbir sahaja. Rukun-rukun kauli yang lain pun takbir sama, Fatihah sama, tasyahud sama, selawat dan juga salam. 5 rukun kauli tu sama-sama je. Syaratnya kena dengar di telinga, bukan gerak pipi mulut saja. Kalau gerak pipi mulut saja tidak sah rukun kauli. Termasuk takbiratul ihram. Kalau bacaan-bacaan sunat tak dengar di telinga, tak dapat pahala bacaan sunat. Sembahyangnya sah lah sebabnya hukumnya sunat. Ini di antara syarat yang kita nak kena amati. Pada ni, lelaki sama perempuan sama ni kena dengar di telinga. Itu dia panggil apa? Dia kata panggil bacaan sir, perlahan dengar di telinga. Jahar kuat ni, ni ramai orang dengar tu jahar. Panggil apa? Panggil apa? Jahar ni latang apa? Kuatlah jahar ni. Sir dengar di telinga saja. Tu nak kena jaga. Hak berkaitan dengan syarat-syarat ni. Tapi hak 21 nak sebagian besarnya memanglah, cuma kita tak pandai nak cerita sahaja. Jadi syarat yang ketiga dah dengan lafaz Allah. Takbir tu kena lafaz Allah. Asma Allah yang lain tu tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi perintah kita sembahyang, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sembahyang. Maka Nabi SAW sembahyang, Nabi memulai takbir dengan Allahu Akbar. Tak pernah Nabi tukarnya. Asma Allah 99. Tapi Nabi semayang, Nabi tak pernah tukar pun. Sekali Ar-Rahmanu Akbar ke, tak ada. Nabi dengan Allahu Akbar. Walaupun asma Tuhan banyak, maka syarat kita takbir kena menggunakan asma Allah, asma Tuhan. Asma Tuhan, kita menggunakan asma lafzul jalalah Allah. Dan dengan lafaz Akbar. Dia ada akbar, ada banyak lagi lafaz-lafaz menunjukkan bahawa Allah besar, Allah kabir ke, Allah azam ke. Tak boleh. Kena akbar. Kena akbar. Sebab apa? Iza kumta ila salah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk semayang, maka adalah kamu takbir dengan Allahu Akbar. Itu syarat dia lah. Pada ni, yang mana dimulai sembahyang dengan Allahu Akbar ni khususiah kepada syariah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah-ummah terdahulu mereka ada sembahyang juga, tapi mereka bukan memulai sembahyang dengan Allahu Akbar. Ada memulai dengan tasbih, ada memulai dengan tahlil. Tapi yang dimulai dengan Allahu Akbar adalah syariat khusus kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya untuk supaya kita menghadiri akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita nak hadap di dalam sembahyang. Gitu. Sebab itulah kita dalam sembahyang berpindah rukun sahaja mengulangi balik Allahu Akbar. Berpindah rukun mengulangi balik Allahu Akbar untuk menghadirkan di hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah. Ni kadang-kadang mulut Allahu Akbar, hatinya merata-rata pergi. Ni. Tu diulangi, berpindah je rukun Allahu Akbar, berpindah je rukun Allahu Akbar, untuk mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar.
dan dengan tertib antara keduanya, tertib. Jangan baliklah pula akbarullah, tak boleh. Akbarullah tu tak boleh. Walaupun sebenarnya dari segi makna sah. Allahu akbar, akbarullah sah je makna. Dari segi makna sah, dari segi ilmu nahu pun sah. Akbarullah sah dari segi ilmu nahunya. Tapi tak boleh kalau akbarullah, akbar jadi khabar muqaddam, Allah jadi mubtada muakhar. Makna sini dari segi bahasa Arab, dari segi ilmu nahu memang sah. Akbarullah sah, tapi tak boleh kena Allahu akbar. Akbarullah, akbaru khabar muqaddam, Allah mubtada muakhar. Dari segi ilmu nahu bahasa Arab sah je, makna pun sah. Apa ada ni? I'rab sah, makna sah, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab kita diperintah sembahyang sebagai Nabi sabda tu lah, sallu kama raaitumuni usalli. Adapun kalau kita balikkan Assalamualaikum dengan Alaikumussalam, sah, tapi makruh. Ada ni orang biasanya Assalamualaikum warahmatullah, kita pun alaf ni Alaikumussalam warahmatullah, kan jauh belakang. Mana pula Alaikumussalam ni? Assalamualaikum. Kalau dia pusing kepada Alaikumussalam sah, tetapi makruh. Tetapi kalau Allahu akbar nak pusing akbarullah tak sah. Walaupun dari segi makna, dari segi i'rabnya boleh sah sekalipun, tapi dari segi hukum fiqhnya tak boleh. Sebab Nabi bertakbir dengan Allahu akbar, maka kita pun takbir dengan Allahu akbar, dan kena tertib susung antara Allahu akbar. Tak boleh nak tak boleh nak tukarlah pada tertib ni susung. Tak boleh nak tukar antara Allahu akbar kepada akbarullah. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, ini bagi orang yang kuasa. Kalau orang tu tak kuasa, dia sembahyang duduk, takbirnya pun dalam duduk. Ni faham tak ni? Dia di sini, dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, huraiannya tak panjang lah. Ni kadang-kadang jadi salah faham tu, sampai peringkat saya dengar sekali tu dalam TV. Dia kata takbir wajib di dalam berdiri. Makna kalau orang tu sembahyang duduk ke atau sembahyang melentang ke, dia suruh angkat dulu untuk takbir, sebab takbir wajib dalam berdiri. Kalau kita baca kitab ni, sekadar baca sepitah lalu, dan pada ketika berdiri takbir syaratnya pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Ketika berdiri ni, kalau uzur sembahyang duduk pun takbir kena bangun berdiri. Ada. Pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, jikalau kuasa. Sebab apa? Sebab berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu jikalau kuasa. Bila lemah tidak kuasa, maka berdirinya tidak menjadi rukun. Sembahyangnya pun duduk, maka takbir pun mesti dalam duduk. Ni siap dia suruh akad. Sampai peringkat dia kata tak ada orang nak akad, dia kata, melainkan kena upah, maka wajib upah, dia kata. Oh, siap gitu. Wajib upah. Ajaran TV tu. Ialah kita memang terkadang untuk sembahyang kita wajib upah. Upah macam mana? Kita nak melengkapkan syarat sembahyang. Nak basuh najis, nak wudukkan kita. Orang nak tolong boleh, tapi dia minta upah. Wajib kita upah. Wajib kita upah. Memang
Untuk sembahyang kita ni memang kita wajib kena upah. Kalau kita tak mampu nak buat. Kalau kita tak mampu nak buat, memang kita wajib kena upah. Upah apa ni? Upah bukan upah sembahyang ni. Bukan upah haji. Bukan cerita buat haji upah-upah ni. Dengan separuh jalan ada juga upah sembahyang. Ingat ke upah haji je? Bukan, ni bukan upah sembahyang. Maknanya upah orang untuk tolong kita melengkapkan syarat-syarat sembahyang. Tu. Ada ni. Dan untuk melengkapkan rukun sembahyang pun terkadang kita kena upah. Contoh-contoh. Orang ni dia berdiri memang boleh. Tapi nak bangun tak boleh. Berdiri memang boleh, nak bangun dia tak boleh sebab dia gemuk contohnya. Untuk bangun untuk akad tubuh tu, untuk akad tubuh dia tak boleh. Tapi kalau apabila dia berdiri comel, ada apa gagah Dia berjalan ke mana-mana pun gagah. Tapi daripada duduk nak bangun tu tak boleh, melainkan bertolong, wajib bertolong. Bertolong mana apa ni? Berpegang di tiang ke, berpegang di meja ke, ataupun bertolong dengan bahawa orang ni tolong ni apa? Tolong tonyoh mana apa? Tonyoh apa? Tolong tunja tu nah. Tunja punggung dia kena naik gitu. Bang apa? Dia kata boleh, saya nak tunggu awak sembahyang, nak lepas awak sujud, awak nak bangun saya boleh tolong angkat. Tapi bagi upah lah saya. Wajib kena upah. Wajib kena upah. Memang ada. Wajib kena upah. Ada ni. Dah nak tunggu di sembahyang 4 rakaat. Terlambat juga tunggu situ. Berapa minit di situ? Kerja kita ni apa? Lepas di sujud yang kedua, dia nak bangun, kita pun tolak dia bangun. Sungguh ni yang aku suka. Lepas dia tasyawal, nak naik akad ketiga, kita pun tolak dia. Sebab dia tegak boleh. Ada ni. Tapi kalau dia tegak pun kena bertolong, maka tidak wajib berdiri. Pandai ni. Hak wajib berdiri dengan bertolong bukan untuk mengekali berdiri, kena faham. Untuk mula bangun berdiri. Kalau bertolong untuk mengekali berdiri, hak tu dia panggil apa? Lemah dah. Tak wajib dah berdiri. Dia nak mengekali berdiri boleh, tapi kena pegang meja, kena pegang tiang, kena pegang dinding. Boleh Tapi kalau tak pegang, tak boleh. Memang nak jatuh. Tapi kalau mayang tepi meja, tu pun pegang meja, pegang kursi. Boleh. Mana kita bertolong dengan berpegang untuk mengekali berdiri, maka dipanggil lemah dah, tak wajib berdiri. Padahal. Tapi kalau nak buat berdiri juga dengan berpegang, terpulang, tapi tak wajib dah. Sebab kadang-kadang ada orang yang memang dia semayangnya duduk sebenarnya, tapi pesen dia akad pertama dia nak berpegang juga. Takbirnya, Fatihahnya, rokoknya, iktidalnya, lepas turun sujud akad kedua barulah dia tak bangun. Ada orang pesen tu. Tapi sebenarnya daripada akad pertama tu dia kira zudah tu. Tapi dia pesen nak berdiri akad pertama. Ada pesen gitu. Tapi dia berdiri pun tak boleh berdiri kosong gini. Dia kena bertolong. Kena bertolong. Maka kalau nak mengekali berdiri boleh, tapi syarat bertolong, maka dipanggil lemah dah daripada berdiri mai duduk. Tetapi dia berdiri boleh, cuma untuk mulai bangun sahaja kena bertolong. Maka wajib bertolong, walaupun bertolong dengan orang, walaupun diminta upah. Memang ada yang wajib kita upah, tapi dah kita tak sebut upah yang sepadang lah. Takkanlah nak tunggu semayang 4 rakaat hanya nak jet naik je, nak minta siapa mahal-mahal, bankrupt kawan tu. Kira-kira upah yang sepadang. Dengan tunggu 5 minit orang semayang 4 rakaat, kerjanya apa? Kerjanya tolak naik je. Tolak naik je. Kau ni cucu boleh upah tau. Upah cucu. Berapa ya? 5 riyal sekali semayang. Ke lelah kau tu 5 riyal. 5 ringgit banyak juga 5 kali semayang. Hak 4 rakaat RM5. Hak 3 rakaat biar RM3. Hak 2 rakaat RM20 padang dah. Mana upah yang sepadang. Memang wajib upah. Tambah tu lenguh. Kita pun sakit pinggang itu nak tanya akad tu
Makan banyak. Kira makan je. Tu pun satu besar. Boleh tu. Kita lenguh ni, nguruk kita ni akad tu masa semayang ni. Upah. Wajib upah. Tu memang wajib upah. Memang ada orang seumpama tu. Dia boleh berdiri. Berdiri boleh. Ada apa? Tapi nak bangun. Tu. Nak bangun, kena bertolong. Maka wajib bertolong dan masih lagi wajib berdiri. Masih lagi wajib berdiri. Dia panggil kuasa lagi. Sebab dia hanya bertolong untuk bangun. Bukan bertolong untuk mengekali berdiri. Bukan. Macam ginilah. Dia samalah dengan berdiri ke duduk ke samalah. Ada orang sebenarnya dia tak boleh duduk dah. Dia sebenarnya mengiring dah. Tapi dia pun duduk atas kursi. Atas kursi boleh kan? Sebab apa? Sebab dia bertolong. Pegang, bersandar. Tapi sebenarnya keadaan keuzuran dia tu bukan sebenarnya duduk. Duduk ni wajib bagi orang yang kuasa duduk tanpa bertolong. Tapi kalau duduk bertolong dengan pegang tepi kursi, dengan bersandar belakang ke kursi, barulah boleh. Dia panggil lemah dah daripada duduk. Semayangnya mengiring dah. Tapi biasa kita main duduk ke? Tak apa, boleh je. Ada ni. Kadang-kadang kan, bila kita selesai bilik air apa semua, bersih, mandi, siap, wuduk kan, kita buat semayang atas kursi tu lah juga, atas kursi tolok. Sebelum kita angkat bubuh atas lembek. Sebenar semayang atas lembek sebenarnya main mengiring. Tapi dah kita nak buat duduk atas kursi, boleh. Tapi duduknya dengan bertolong lah. Kalau tidak bertolong terbalik dianya. Tapi nak ceritanya, dia panggil lemah dah daripada duduk. Tapi masa lagi nak duduk dengan bertolong kursi, terpulang. Boleh je. Tapi sebenarnya semayang dia bukan duduk. Semayang dia adalah mengiring. Ada ni. Macam saya sebut tadi lah. Ada orang memang dia semayang duduk sebenarnya. Sebab dia memang uzur daripada berdiri. Tapi rakaat pertama dia nak berdiri juga. Kalau tidak mudarat, okey je lah. Dia berdiri macam mana rakaat pertama? Dia berpegang untuk rakaat pertama. Rokok, iktidal, lepas tu kemudian turun sujud, lepas tu tak naik lah. Rakaat kedua sampai ke sudah, semayang, duduk. Sebenarnya, dia main duduk tu daripada rakaat pertama lagi. Berdiri bukan rukun. Ada ni. Memang kita ada hak wajib upah. Kalau upah, tapi orang ni bukan, ni biasanya anak-anak cucu tak ada upah. Mana kalau upah lah, nak selesaikan syarat-syarat. Syarat apa? Kena sucikan najis dalam paper apa semua tu. Kalau ikut upah, sikit-sikit tak ada kena. Tahu? Jadi kalau kata ada pembantu rumah, dia pembantu rumah ni kerja dia bukan kerja orang sakit. Boleh nak orang sakit, kena ada gaji tambahan. Maka wajib kena wajib bagi. Okey, awak tolong ni orang ni, dia nak semayang apa, awak tolong gaji awak. Jadi pembantu rumah, hak jaga-jaga dapur tu, hak ni gaji awak. Tapi kalau awak tolong ni pula, saya bagi gaji lebih. Ataupun dia minta gaji lebih, tidak kita mau tolong, maka wajib upah. Upah yang sepadang lah, dipanggil upah yang sepadang. Untuk menyempurnakan syarat tu. Untuk menyempurnakan syarat. Wajib kita upah kalau orang minta upah. Ada pun siapa ke peringkat, saya sebut tadi dalam TV tu, dia nak suruh angkat orang hak terlantar ni untuk letak berdiri, takbir, barulah letak. Sebab dia kata wajib takbir dan berdiri. Kalau minta upah, wajib upah, tu memang salah sangat gitu tu. Kalau fikir macam Zohir sini, ada orang bakal pakai Zohir gini. Dan syarat untuk sah takbir ihram yang ke-6, yang ke-7. Payah kita hak jauh ni tak ada nombor. Yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-6. Dan syarat yang ke-6-nya, takbir tadi ni pada ketika berdiri. Ingat tu, takbir dalam berdiri tu bila ni? Pada semayang fardu. Kat tu je. Kalau faham metah-metah gini kok, siap macam dalam TV tu lah. Takbir wajib berdiri. Lepas tu barulah duduk untuk baca Fatihah, untuk rokok, untuk takbir wajib berdiri. Allah. Tu disuruh angkat tu.
Ingat macam mana angkat orang uzur ni, dok kena angkat. Patuh tulang rusuk dia jangan main. Jangan. Dia bukan dia pula tinggal tulang gitu je. Kita salah peluk dia tu. Dok kena gaya patuh tulang rusuk. Tapi kalau jenis isi banyak tu, patuh tulang rusuk kita pula tu angkat. Kalau isi banyak. Dia macam-macam lah. Macam-macam ujian. Hak jenis hak tak ada isi, kita kena cermat. Sebab apa? Sakit dia. Sebab dia tak ada isi. Mana dia tulang je. Mana kalau kita tu sakit dia pula. Tapi kalau jenis berisi, kita pula sakit. Tu kena sabar lah tu. Ujian lah ke tu. Alah, kena sabar. Hak uzur tu pula, uzur dia punya tenaga tak ada. Lidah tak uzur. Lidah kuat. Lidah kuat. Tubuh je uzur, tubuh je lemah. Lidah bisa. Kena sabar lah. Kena sabar lah. Ujian belakang. Maya sungguh ni. Kena. Maknanya memanglah kita kena sempurnakan dia punya syarat-syarat dia tu. Kita kena jaga dia. Mana kalau semayang kadang-kadang kita kena bimbing. Dia gini. Yelah, bukan nyanyok tak ada kewajipan, dia tidak berakal. Ingatan dia kurang. Satu. Capur dia dengan dia sakit pula. Satu. Lepas tu semayang duduk atas kursi. Selama ni dia semayang berdiri, rokok, iktidal, sujud, sesar, naik kat kedua, berdiri. Lepas tu turun, naik kat ketiga, berdiri. Senanglah dia ingat kepada tertib semayang dan rakaat semayang. Tapi kalau duduk semayang gini je, siapa ke salam pun gini je. Lepas tu, dia nak ingat rakaat. Dia nak ingat hukum semayang. Tertib semayang nak ingat. Tertib. Dan kadang-kadang rokok sikit je boleh buat. Tidak. Sujud pun sikit je boleh buat. Jadi nak jaga tertib ni, rokok ni, iktidal ni sujud pertama, ni duduk ada sujud, ni sujud yang kedua. Lepas tu naik pula pada berdiri ataupun pergi pada tasyahud awal. Macam mana dia nak ingat? Sebab dia semayang selama ni semayang orang segar macam mana? Senang nak jaga tertib semayang. Ni semayang orang uzur duduk atas kursi, pesen buatnya sama je. Tu kena bimbing pula. Kita kena bimbing lah. Kadang-kadang dia cakap pula. Dia cakap pula dah. Kalau dia cakap, dia lupa dalam semayang, sah semayang tak batal. Kalau dia ingat dalam semayang, dia tak akan bercakap. Dia bercakap tu mana dia lupa dia tengah semayang. Maka bila cakap lupa diri dalam semayang, cakap tu tak batal. Hak batal cakap ni 3 syarat. Yang pertama, sengaja, bukan laptop. Yang kedua, tahu, bukan kata jahil kerana baru masuk Islam. Yang ketiga, sedar diri dalam sembahyang. Ini tak sedar dalam sembahyang ni. Yang seumpama ni kadang-kadang makanan yang berdekat dia capai makanan tu dia makan. Dah sungguh ni tengah sembahyang. Boleh ambil je. Sebab apa? Tak habis dia makan separuh. Tengok apa dia ingat, bazir tak habis. Dia ambil je. Apa anda ni? Ni bukan nyanyuk pada, bukan nyanyuk. Ingatan dia kurang. Ni kita kena bimbing. Sekali dok tu dia nak pergi kepada nyanyuk dah tu. Dia biasa orang nyanyuk ni, dia tidak akan nyanyuk serta-merta, tidak. Dia ingatan jadi kurang. Ada satu ketika macam budak-budak. Dia nak telanjang lah, dia nak menangis tu. Lepas tu comel pula. Ni dia mula ni. Lama-lama dia ingatan hilang tu. Kau banyak. Akhirnya hilang ingatan. Tak mukalah dah lah. Tapi ni bukan hilang ingatan ni. Ingatan dia lemah. Kena bimbing lah. Betul lah tu, kena jaga. Memanglah kalau minta upah, wajib kena upah. Tapi tak ada lah minta upah ni. Anak nak cucu cara. Tapi nak cerita, kalau lah orang lain dia minta upah, wajib upah. Upah yang sepadang dalam keadaan kita berkemampuan. Tapi dia minta upah sepadang, kita ni apa-apa ke dana. Tak wajib upah lah, kita apa-apa ke dana.
Tapi janganlah upuh siapa ke untuk angkat untuk takbir. Dia kata wajib takbir dalam diri. Salah sangat-sangat. Hak sini ni kata dan pada ketika berdiri takbir wajib dalam diri pada sembahyang fardu jikalau orang tu kuasa yang berdirinya rukun, maka takbir wajib dalam berdiri. Tetapi apabila berdiri tidak menjadi rukun sebab dianya lemah, maka takbir pun dalam duduk, Fatihah, rokok, i'tidal pun dalam duduk. Dia ajar manusia angkat dulu berdiri, suruh dia takbir Allahu Akbar. Okey, barulah dia pun slow letak dia duduk, dia pun sembahyang duduk. Takbir wajib berdiri. Ajar dalam TV seumpama tu. Kalau kau buat amal kau siap seumpama tu. Tajuknya tajuk bab semayang lah, bukan pekor. Pada ni bukan soal jawab ni, memang tajuk bab semayang. Dalam TV nak ada selok yang betul-betul tajuk gitu payah dah. Kenapa ni? Nak betul-betul tajuk khusus, ni tajuk semayang, ni tajuk berkitab lah kita kata. Payah dah. Boleh tajuk seumpama tu pula, boleh kepada membaca sendiri. Memang kalau kita baca secara sepatah lalu sini, faham metah-metah gak takbir pada ketika berdiri. Mana kalau uzur duduk pun takbir kena angkat sekejap untuk berdiri pada sembahyang fardu. Kalau faham metah-metah. Salah gitu. Pada kita berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Mana kalau lemah takbir dalam duduk, takbir dalam mengiring, takbir dalam melentang. Ada pun sembahyang sunat kita maklumlah. Sembahyang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Kita nak takbir ketika duduk pun tak apa. Ketika mengiring pun tak apa. Bagi orang yang kuasa ni kuasa. Cuma kalau sembahyang duduk orang kuasa pahala 1/2 daripada sembahyang berdiri. Kalau dia kuasa di sembahyang mengiring, pahalanya 1/2 daripada sembahyang duduk. Mana kalau dia sembahyang mengiring, sembahyang sunat dia kuasa boleh pahala 1/4. Ni nak tidur malam ni kan wuduknya ada. Tidur mengiring menghadap kiblah. Lepas tu macam mana tak nak tidur? Sembahyanglah. Sembahyang Allahu Akbar, sembahyang mengiring. Sembahyang sunat tuangnya gagah, boleh bangun pun tapi malah nak bangun, boleh pahala dah 1/4. Lepas tu nak tutup aurah macam mana? Payah apanya orang perempuan selimutlah. Suka pula dah. Selimutlah. Cadar bersih, cuci. Selimut bersih, suci. Ada benda dah. Ambil selimut, tutup selimut. Allahu Akbar. Gapo dalam selimut tu? Semayang sunat. Lepas tu mengiring. Tengok ni orang segar. Main sunat memang baru. Dia rokok isyaratlah. Dengan tubuh dia untuk rokok. I'tidal betul balik. Sujud isyarat pula biar lebih banyak sikit daripada isyarat rokok tadi. Duduk adalah sujud betul balik. So yang kedua betul tubuh pula. Gerak dalam selimut tu lah. Apa masalahnya? Suka pula dah. Kalau lelaki senang dia orang puang ni. Tutup selimut molek-molek. Ke tak boleh semai tutup muka? Muka bukan aurah. Nak tutup boleh. Tutup dalam selimut. Mana? Apabila semayang je mengatuk lah. Ni macam mana? Ni tak, I nak tidur tak mengatuk semayang ke baca Quran ke berzikir mengatuk lah. Nak mengatuknya mudah dapat mengatuk nak mudah mengatuk lagi masuklah kelas. Tu lagi mudah mengatuk. Segar-segar masuk kelas mengatuk. Wallahu alam celek mata segar. Tak nak guna. Ada orang uji seumpama tu. Ada orang uji seumpama tu. Dia memang orang uji dia gitu. Boleh ilmu juga. Koda-koda dia lah. Boleh ilmu. Rajin mengaji. Kadang-kadang pergi tempat mengaji tu sejam 2 jam sampai tempat tu. Bawa lah kita dianya nak pergi mengaji. Tok guru buka kitab je dia pun jenera. Gitu je. Kata lelah bawa dia ni. Dah. Bawa kan pergi kereta ni 2 jam bawa siapa?
Wallahu a'lam segar. Naik kereta balik tak tidur naik kereta. Dia ngantuk. Tuan Haji Tuan Haji seumpama tu. Mana kita ni sehat ke, tak sehat ke, mata cerah ke, mata tak cerah ke, semua tu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai sunat hak tak adanya melentang. Melentang tak ada lah. Bagi orang yang kuasa ni, cerita orang kuasa. Ada sembahyang duduk, pahala 1/2. Orang segar ni sembahyang sunat mengiring, pahala 1/4. Melentang tidak ada. Orang kuasa ni. Kalau orang tok uzur terlentang, bukan main sunat, main fardu pun terlentang. Semua main sunat. Hak ni bagi orang yang kuasa. Duduk, pahala 1/2. Mengiring, pahala 1/4 daripada berdiri. Menentang tidak ada bagi orang yang kuasa untuk sembahyang sunat. Dan ketiadaan matkan, panjangkan hamzah lafaz Allah tadi. Jangan panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Keluar hamzah istifham. Keluar makna, adakah Allah Maha Besar? Ini syarat. Hak saya sebut tadilah, hak syarat nak kena jaganya. Ketika Allahu Akbar, tempat boleh panjang hanya pada satu tempat saja. Allahu Akbar. Lain tak boleh panjang. Cuma satu tempat saja yang boleh panjang. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 28. Muka surat 28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-jenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Kemudian kita bicara hak berkaitan dengan mengumpat. Kemudian kita bicara berkaitan dengan 6 keadaan yang diharuskan mengumpat. 6 keadaan yang diharuskan mengumpat. Kemudian hak panjang bicara berkaitan dengan 6 perkara yang diharuskan mengumpat adalah mengumpat untuk menakuti orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Dan termasuk hak kata menakuti orang Islam daripada orang Islam yang lain, termasuklah berkaitan dengan merisik. Merisik samalah. Sebab kita nak menyelamatkan orang Islam daripada tertipu, berkahwin dengan orang yang tak baik. Dia gitu. Jadi orang merisik tanya, kita pun ceritalah latar belakang yang sebenarnya macam mana. Sebab apa? Sebab tujuan kita nak menyelamatkan seseorang takut tertipu dengan perkahwinan. Sebab apa? Bila tertipu dengan perkahwinan kau, teraniaya lah dianya, kena zoling lah dianya. Jadi sebelum berkahwin tu, maka dia pun merisik, tanya khabar berita macam mana budak perempuan ni, macam mana budak lelaki ni. Kalau salah berkahwin dengan perempuan yang tak baik, macam mana pula rumah tangga, macam mana anak-anak kemudian. Berkahwin pula dengan lelaki yang tak baik, nanyalah budak perempuan tu. Ada ni. Pasal contoh sebelum ni lah. Dia terbabit dengan dadah contohnya. Terbabit dengan dadah ni kok. Dia nak obat penyakit dadah, bukan beri bini.
Dia tak sama dengan obat pemalas. Budak lelaki ni malah, bini rajin. Ada ni. Dia sungguh padahal. Dia malas sebab dia tak ada tanggungjawab. Mak ai tengok Allah malah sungguhlah dia ni makan tidur. Dah mak oi makan, dia makan. Cuba mak tak oi makan. Dia pergi kerja lah, dah mak oi makan. Mak blebem tak masalah. Dia dengar blebem mak daripada budak lagi dah ni. Apa blebem mak jadi boleh makan. Cuma kalau mak tu kira sekat. Tak boleh makan. Dia kerja lah. Jadi macam mana nak perobat nyakit malas budak ni? Wibining dia akan rajin insya-Allah. Sebab dia ada tanggungjawab. Tapi kalau nyakit dadah jangan wibining. Wibining nanya puan. Tak jadi. Tak jadi. Dadah tak jadi dengan wibining. Tu kena perobat lain suku sakat. Begitulah kadang-kadang sembuh pun risikonya ada. Kena cerita molek memang banyak berlaku. Sedar tak sedar lepas berkahwin. Nanyalah budak tu. Budak perempuan tu lah. Keluarganya Allah lah. Macam-macam masalah timbul. Satu masalah. Keluar masuk. Gitu. Kan tak ni? Ya kadang-kadang orang ni diharap kepada orang tengah. Orang tengah ejeng pencari jodoh. Ni bukan ejeng hok ada pejabat ni, bukan ni. Mak haji. Mak haji orang panggil apa tu? Hok tukang peregu tu lah, tukang peregu tu. Jadi orang ni bila mak haji yang tukang kira, dia tak risik dah. Percaya ke mak haji lah. Dah macam mana budak lelaki dia mak haji? Baik kita kenal dia. Kita pun pakai yelah. Tak risik-risik dah. Salah kita gitu. Percaya tu percayalah. Mak haji tu pun bukan kata dia bohong, tapi dia pun orang tua. Maklumat dia kalau ada orang tua, dia tak ada FB, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Mak haji tu pun tak tahu cerita. Dia tengok budak tu kok tegur sama dia, bersopan budak tu, hormat orang tua. Jadi mak haji ni hanya nampak koda tu. Dia tak tahu budak ni kawan dengan siapa, bergaul dengan siapa. Di mana orang tua tahu kerja orang muda-muda. Jadi mak haji tengok, budak ni bagus, bersopan dengan orang tua. Jadi dia pun, budak ni bagus. Padahal mak haji ni pun, maklumat dia pun tak jelas juga. Kita pula harap ke dia. Kita pakai, okeylah. Lepas nikah baru tahu. Dah kita tak risik. Kadang ni. Tanya mak haji, kenapalah mak haji kira kepada anak saya budak seumpama tu mak haji. Mak haji pun nak pelepah diri. Jodoh di tangan Allah Ta'ala. Mak haji pula. Nak pelepah diri dah. Jodoh pun tu buang di tangan Allah Ta'ala. Saya ni nampak je tukang kira. Hakikinya qada belaka. Lepas tu baliklah kising lah. Lepas tu kerana mak haji kata kerana mak haji kata qada. Boleh ke kita sandar pada qada hak kesilapan kita? Memang kita tak sengaja. Dan kita pun sudah tahu apa sebenarnya latar belakang tu, kita hanya nampak zahir. Tapi dia panggil kesilapan. Kesilapan jangan sandar kepada qada dan qadar, haram. Ada ni. Kalau hak molek boleh sandar pada qada dan qadar. Terima kasih banyak Mak Haji hak menantu Mak Haji kira tu. Allah mana bersyukur sungguhlah. Baik sungguh-sungguh. Maka jawabnya apa? Alhamdulillah lah qada. Jawab gitulah Mak Haji. Ni dak tengok siapa tukang kira. Kalau hak molek dialah tukang kira. Kalau silap tu kok qada. Jangan gitu. Silap minta maaf lah, saya pun tak tahu sebenarnya. Alik kita jangan sandar pada qada kalau benda silap. Kalau benda molek, barulah alhamdulillah lah tu qada. Saya tolong kira ni pada zahir je. Tapi tetap dah pada azal jodoh dia dua orang tu. Mana sandar ke Tuhan lah kalau benda baik. Kalau benda silap, jangan sandar ke Tuhan. Ini boleh berlaku seumpama tu tersilap kira. Bukan kata mak haji ni susuk puca, bukan. Dia pun tak ada maklumat. Sebab tu kita kena risik sendiri. Pada ni syarat membenarkan risik dan syarat membenarkan orang kita tanya cerita apa keburukan. Yang memang cerita keburukan tu namanya mengumpat, tapi dia benarkan pada syarat. Ada ni. Ini nak ceritanya untuk melepaskan
orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Ini panjanglah saya sebut minggu lepasnya. Hak berkaitan dengan merisik untuk selamat antara dua orang ni saja, supaya tidak dizalimi. Sama telah pula kita nak memilih orang yang untuk memegang tanggungjawab. Ni kena cerita ni. Tiba-tiba kita nak lantik seseorang tu jadi bendahari contohnya. Kita dia ni hak lain boleh percaya. Kalau bak duit kita kenal tak percaya. Kita kena cerita. Jangan latih dia di bendahari. Dia ni tak berapa nak molek kalau bak duit. Kalau bak lain, kalau bak keselamatan ke, bak kebersihan ke, awalwi ke dia. Tapi kalau bak duit, nak latih dia bendahari, janganlah. Sebab apa? Sebab tak boleh percaya dia ni. Kita wajib kena beritahu. Kalau betul orang tu memang orang yang akan menyelewengkan ni, duit pula duit masjid, duit surau, duit madrasah. Pada ni. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Apa-apa jawatan sekalipun. Dalam negeri ke, dalam negara ke, kita benarkan cerita. Bahkan terkadang wajib kita cerita supaya rakyat tidak tertipu dengan penampilan, dengan percakapan semata-mata, biar rakyat tahu. Maka cerita keburukan yang sebenar, jangan umpat, jangan fitnah. Yang sebenar tapi dia panggil mengumpat, tapi dibenarkan pada syarak. Bukan terkadang diwajibkan pada syarak untuk menyelamatkan orang Islam daripada kejahatan seseorang. Ni merisik hanya nak menyelamatkan seorang saja. Risik lelaki nak pastikan lelaki ni baik supaya perempuan ni selamat. Risik pula orang perempuan baik ke tak supaya lelaki ni selamat. Ni hanya selamat seorang pun dibenarkan risik dan dibenarkan cerita keburukan dia. Ni sama telah pula untuk satu negeri, satu negara, lagilah dibenarkan kita cerita apa-apa kejahatan. Pada dia panggil apa tu? Mengumpat. Memang dipanggil mengumpat, tapi hak dibenarkan pada syarak. Kemudian saya nak baca sikit dalam kitab Syarhus Salikin. Hak mengumpat yang dibenarkan kerana nak menyelamatkan seseorang daripada kejahatan orang lain. Ni contoh dia dalam kitab Syarhus Salikinnya. Apabila engkau lihat akan seseorang yang baru menuntut ilmu, baru ngaji ni, baru nak dengar kita panggil, baru nak belajar, padahal ia berulang pergi kepada orang yang bid'ah, yakni orang yang tiada baik i'tiqadnya. Dia pergi belajar dengan kawan tu, i'tiqad tak betul tu contohnya. Atau orang yang tiada baik agamanya. Yelah sekarang ni timbul macam-macam lah. Memanglah terkadang ada orang yang rupa agama tetapi ada melakukan kejahatan, tapi akhirnya akan palik-palik, akan kena habis kepada orang agama hak lain. Ustaz ditangkap kerana begiang. Aku kata dak ustaz, gitulah ustaz. Habis ustaz. Habis kena. Memanglah adalah hak orang yang tak baik agama tu ada, bukan tak ada. Tapi apabila kena seorang, itulah ustaz lain tak percaya, ustaz learning dia kata. Kenapa? Kerana tu tengok. Ya, masuk dalam khabar, masuk dalam berita orang agama. Maka harus engkau khabarkan kepadanya, cerita kepada orang yang baru menuntut ilmu tu, cerita ke dia akan kejahatan orang itu supaya jangan ia mengaji kepadanya, atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia, kerana bersahabat dengan orang yang berkat itu membawa kepada membinasakan agama. Tengok. Kena cerita. Harus engkau khabarkan kepada. Harus di sini dengan mana ada mulimtina, tidak ditegah. Tu harus. Bukan harus hukum 5 ni. Nak cerita pun tak apa, tak mau cerita pun tak apa, bukan. Harus dengan makna ada mulimtina, tidak ditegah. Terbenar wajib, terbenar sunat, terbenar harus pada syarak. Ada ni. Sekarang ni sebut kata maka harus engkau khabarkan kepadanya, engkau cerita kepadanya, kepada orang yang baru menuntut ilmu tu,
akan kejahatan orang itu. Orang tu orang yang tak baik iktikad dia. Orang tak baik iktikad dia tu, iktikad dia salah. Supaya jangan ia mengaji kepada, jangan dia belajar dengan orang tu. Harus engkau khabarkan. Harus mana apa? Syarak tidak melarang. Tidak melarang ni terbenar wajib, terbenar sunat dan terbenar harus pada syarak. Harus pada syarak fahamlah. Beritahu pun tak boleh pahala, tak beritahu pun tak boleh pahala. Kita harus. Ni terkadang wajib. Sebab apa? Sebab nanya dia baru belajar. Dia baru belajar, dia tak tahu nak pilih guru. Tiba-tiba dia berulang-alik pergi belajar dengan orang yang bid'ah, orang yang tidak baik i'tikadnya. Tu kena cerita. Bahkan untuk menyelamatkan i'tikad dia, orang yang mengetahui wajib kena cerita. Jangan duk belajar dengan dia tu, salah pegangan hak dia ajar. Supaya jangan mengaji. Bila cerita kejahatan seumpama tu, dia panggil apa tu? Mengumpat. Tapi hak ni dibenarkan pada syarak. Kena cerita supaya tak mengaji. Dia tu ialah baca-baca kitab pun kitab. Dia tak mengaji pun kitab tu. Dia tak mengaji pun kitab tu. Cuma dia membaca sendiri. Boleh bercerita, dia pun membaca sendiri. Walaupun kitab pekoh mudah sekalipun. Kadang-kadang lari jauh sangat-sangat. Siapa baik tak mengaji? Orang yang baru belajar ni pula, dia tak erti dalam bab tu. Dia hanya sedap je dengar dia cerita. Dengar cerita pun tak mengantuk je, sedap je. Dia tak erti nak nilai. Maka kalau kita mengetahui, kita kena cerita ke dia. Dia tu tak dia nak mengajar sebenarnya. Sebab dia pun bukan mengaji betul benar pun, kena cerita. Terutama sekali hak bab orang yang tidak baik i'tikad atau nombor satu. Orang yang tidak baik i'tikad tu nombor satu. Ada ni. Tapi syarat besarnya beritahu kerana nak supaya orang tu tidak kena kejahatan. Jangan sesekali kerana dengki. Jangan sesekali kerana dengki. Orang duk ngaji ramai tu, mula nak dengki. Tu jangan kerana dengki. Kerana semata-mata untuk menjauhi orang tu daripada berguru dengan orang yang jahat pengiktikadnya. Sebab hak depan ni, dan dimakan lagi jika engkau lihat akan seseorang berulang-alik pergi datang mengaji kepada orang yang fasik. Hak paling besar kefasikannya i'tikad lah. Dan atau ulama yang jahat, maka harus engkau khabarkan kepadanya, kepada seseorang yang berulang-alik pergi mengaji itu, akan kejahatan orang fasik dan kejahatan ulama yang jahat, supaya menjauhi orang itu daripada berguru kepada orang yang demikian itu. Tetapi engkau kosakkan yang demikian itu kerana Allah, kerana nak selamat kawan tu daripada tertipu. Dan jangan engkau kosakkan kerana dengki akan dia. Situ ada ni. Jangan kerana dengki. Kenapa? Kerana dia orang yang tiada baik i'tikad. Dia ajar bab pegangan salah. Tauhid dia baca pun tak mengaji-mengaji pun. Sekarang ni bukan pekoh saja orang boleh mengajar tanpa berguru. Tauhid pun kitab kosong boleh-boleh cuba-cuba mengajar tanpa berguru. Jangan main sekarang ni. Kena beritahu. Kalau kita tahu, kita wajib kena beritahu. Supaya orang yang baru belajar ni contohnya, dia tidak tertipu dengan ilmu yang salah. Terutama sekali hak bab pegangan. Bila ni hak dalam kitab Syairus Salikin. Kemudian banyak lagi lah hak contoh hak permasalahan untuk melepaskan seseorang daripada kejahatan orang yang lain. Samalah. Kamu kawan dia tu molek tu, dia kawan orang bila dah jadi baik, dia akan berhutang dan dia boleh berhutang. Kau hilanglah dianya. Kita peringat. Ada ni. Ataupun kita kata kau, saya tengok anak kamu tu berkawan dengan seorang budak. Budak tu akhlak dia tak baik tu. Budak tu dia terbabit benda pelik-pelik. Dia terbabit dengan pil lah, terbabit dengan macam-macam lah. Hak budak-budak muda sekarang ni. Nampak anak awak tu kawan budak tu. Tuan kita mengumpat belaka tu.
Tapi dibenarkan sebab kita nak menyelamatkan anak orang tu daripada takut terpengaruh dengan kawan hak tak baik tu. Mana ni? Mana kita boleh beritahu keburukan untuk melepaskan daripada kejahatan tu kena kepada orang Islam yang lain. Itu di antara mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Tapi kalau bab ilmu tu mustahak. Orang yang tidak baik i'tiqad tu kita kena beritahu. Salah pegang hak dia ajar tu. Ayat-ayat mutasyabih yang dia ajar tu salah tu, cerita-cerita Tuhan bertempat lah, Tuhan duduk situ, Tuhan duduk sini, salah tu. Tuhan duduk di mana-mana, salah tu. Kena ajar molek. Ada orang berpegang Tuhan bertempat pada satu tempat, itu akidah yang terpesong. Ada pula Tuhan ni duduk di mana-mana, dah jambang je tak ada, siaplah ajar gitu. Ada ajar gitu, tu salah mereka tu. Kita ahli sunnah tidak menyabitkan tempat bagi Allah pada satu tempat yang tetap ataupun pada mana-mana tempat. Ceramah, dia ceramah macam-macam. Ni orang cerita ni ceramah untuk mu'alaf. Mana program itu untuk mu'alaf, untuk saudara baru. Dia ajar program itu lah. Allah ada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Kata apa benda ni kepada i'tiqad orang yang tiada baik i'tiqadnya. Ni tak baik, ni tak betul gitu. Ada ni. Dia menyabitkan Allah pada tempat. Cuma dah jambang je tak ada. Ni orang yang tak baik i'tiqad kena beritahu. Kena beritahu. Hak bab lain, bab fiqh, bab tasawuf pun sama juga. Dia mengajar kita tasawuf hak tinggi-tinggi, kita hakikat hak tinggi-tinggi, syariat pun tak lepas. Huraian tasawuf hakikah pun tak betul pun, dia tak berguru mana pun, dia membaca sendiri. Itu kena beritahu untuk menyelamatkan orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.